Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni alhamdulillah wa syukrillah. Hari ni ustaz akan mengajar kamu tentang kedudukan hamzah dalam tulisan Jawi. Okey, mungkin sebelum ni ada ustazah yang dah ajar, ustaz nak ulang sikit dan kita akan mempelajari balik, buat ulangan dan harap semua fahamlah. Okey, terus pada tajuk kita. Hari ini saya akan ajar Jawi tentang tajuk dia adalah kedudukan hamzah dalam tulisan Jawi. Okey, dalam Jawi ada beberapa jenis kedudukan hamzah tu, dia berbeza. Okey, macam mana ni tengok. Okey. Kedudukan hamzah dalam Jawi ada 1 2 3 4 5. 5 keadaan. 5 keadaan. Okey, pertama ialah hamzah. Pertama adalah hamzah di bawah alif. Hamzah di bawah alif. Okey, kedua adalah hamzah. Kedudukan hamzah tu di atas alif. Dan hamzah 3/4. Hamzah 3/4. Dan hamzah atas garisan ataupun hamzah sejajar. Dan hamzah berumah. Hamzah dalam rumah. Okey. Ada berapa? 5. Pertama, hamzah di bawah alif. Hamzah di atas alif. Hamzah 3/4. Dan hamzah sejajar. Okey, dan terakhir hamzah berumah. Kedudukan hamzah tu ada 5. 1 2 3 4 5. Okey, faham? Jelas? Okey. Okey, kita masuk pada yang pertama. Hamzah di bawah alif. Okey, sebelum tu. Okey, kedudukan hamzah ni ada 5 dan setiap tu ada perbezaan dia tersendiri. Tetapi 3/4 ada 2. 3/4 ada 3. 1 2 3. Rumah 1. Okey. Hamzah di bawah alif. Hamzah di bawah alif. Contoh perkataan Islam, email, dan Okey, so Ustaz baca dulu. Okey, yang kedua adalah hamzah atas alif. Kedudukan hamzah dia di atas alif. Di atas seekor ke arah. Di atas seekor ke arah. Maksudnya ada imbuhan de, se dan ke. Okey, ketiga adalah kedudukan hamzah 3/4 dari garisan selepas alif. Maksudnya kedudukan hamzah tu 3/4. So dia tak bawah sangat. Kalau bawah dipanggil atas garisan, tapi dia di tengah-tengah, 3/4. Di selepas alif. Maksudnya alif dulu baru hamzah. Contoh perkataan adalah perkataan ke arah bawaan. Okey, tak tahu macam mana sebut, ingat. Ada 3 contoh lah. 3/4. Okey, keempat adalah garisan hamzah 3/4. Bunyi dia ang, au, ong dan eng. Ini contoh dalam perkataan Cina. Dalam perkataan Cina, saya ajar. Saya baca dulu. Okey, seterusnya keadaan yang kelima adalah kedudukan 3/4 dari garisan. Hamzah 3/4 daripada garisan. Contoh kuih, laut, air. Kuih, laut, air. Okey, yang keenam adalah kedudukan hamzah atas garisan. Kedudukan hamzah atas garisan ataupun dipanggil sejajar. Sejajar. Ini contoh dalam perkataan bahasa Arab. Contoh perkataan wudu, doa, Al-Quran. Okey. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kedudukan hamzah dalam rumah. Ini juga dalam perkataan bahasa Arab. Maksudnya hamzah tu dia ada rumah di tengah-tengah perkataan. Dan dia di tengah-tengah perkataan dan dia mempunyai rumah. Bunyi
tapak. Lain tak tapak. Ini ada tapak. Contoh perkataan adalah malaikat, tahniyah dan faedah. Okey, hari ni Ustaz hanya akan sebut satu je, iaitu tentang kedudukan hamzah di bawah alif. Kedudukan hamzah di bawah alif. Bila waktu kena letak hamzah di bawah alif. Okey, saya nak tahu. Okey, ini Ustaz akan ajar tentang ini saja. Mungkin video akan datang Ustaz akan, minggu depan Ustaz akan masuk tajuk atas alif. Sekarang Ustaz, hamzah di bawah alif. Okey, hamzah di bawah alif ni terdapat 3 bahagian. Okey, ada dalam buku surat. Ustaz ingat Ustaz tak ada buku. Siapa yang ada buku tu tengok buku, ada muka surat 2. Dua tak silap, 2 ke 3. Okey, hamzah di bawah alif. Hamzah di bawah alif ditulis hanya pada 3 jenis perkataan. 3 jenis. Bukan 3 perkataan, 3 jenis. Maksudnya 3 keadaan. Pertama, Islam, perkataan yang berasal daripada bahasa Arab. Kata pinjaman bahasa Arab yang mula baris kasrah. Okey, sebelum Ustaz pergi lanjut, Ustaz nak sebut sikit tentang kata pinjaman. Dalam Jawi mempunyai 3 kata pinjaman. Maaf, dalam Jawi ada beberapa kata pinjaman. Dalam Jawi ada, kalau siapa pernah ingat, Ustaz pernah ajar dulu tahun lepas, kata jati Melayu, jati Arab, jati Inggeris, ataupun disebut nama lainnya kata pinjaman. Okey, dalam Jawi ni bahasa Melayu kita dikongsi juga dengan perkataan kata pinjaman bahasa Arab, kata pinjaman bahasa Inggeris. Contoh perkataan yang kita gunakan daripada bahasa Arab dan kita letak dalam perkataan bahasa Melayu. Contoh Islam. Islam asal dia adalah perkataan bahasa Arab. Islam, solat, faedah, kaedah, itu semua adalah perkataan bahasa Arab yang kita pinjamkan untuk digunakan dalam bahasa Melayu. Okey, berbalik pada hamzah di bawah alif. Hamzah di bawah alif apabila perkataan bahasa Arab yang mempunyai baris kasrah, iaitu baris di bawah di awal, maka digunakan hamzah tu di bawah. Contoh perkataan Islam. Islam. Apa lagi dalam buku teks? Ada baca Islam. Ismail, tak silap. Ismail. Cuba tengok balik. Okay. Sebenarnya buku tu boleh tengok buku. Okey. Yang kedua adalah perkataan terkejut, iaitu Okey, dalam Jawi kita ada kalau siapa ingat, apabila huruf vokal di awal, ini i apa? I pepet ke atau i taling? Siapa ingat? Okey, kalau siapa ingat, i pepet atau i taling? Okay, kalau i ni, kalau i pepet, kita hanya guna alif sahaja bila di awal. Dalam kad dalil, siapa ingat kad dalil Ustaz dulu? Okey, apabila i ni, apabila i di awal, maka i tu, kalau i pepet hanya guna alif sahaja. Kalau i taling, alif, ya, Tapi di sini dia adalah ni maksud dia apa? Terkejut. Dah hari Isnin rupanya. Esok sekolah. Tu macam maksud terkejut. Okey. Okey, apabila perkataan maka hamzah tu digunakan di bawah. Alif, ya, ha, Alif, ya, ha, Okey. Boleh? Tu perkataan kedua. Perkataan mungkin kalangan semua dah tahu. Ustazah sebelum ni dah pernah ajar. Ustaz cuma sambungkan balik dan ingatkan balik. Okey. Yang ketiga adalah dalam keadaan apa? Bila keadaan email. Tu. Apa tu? Email. Contoh kita baca. Email atau perkataan yang bermula dengan huruf I.
I dan ada sengkang. Apa maksud I tu? Saya akan terangkan. Okay, seperti I dagang, I prosesi, I operasi dan sebagainya. Jika perkataan ekor atau enak, ia bukan daripada jenis I, seperti perkataan email. Okey, ekor. Ekor adalah I taling. Alif, ya, e, kaf, waw, rokor, ekor. Tak perlu ekor dan satu lagi enak. Enak adalah ekor dan enak. Tidak perlu tambah alif sebab dia bukan I ni. Ini maksud elektronik. Maksudnya kita menggunakan elektronik. Contoh, email. Email tu adalah pemberi maklumat. Kita nak sampaikan maklumat ke orang, dipanggil mail dalam bahasa Inggeris. Okay, email tu adalah kita mengantar dengan gunakan elektronik, iaitu dengan email. Sekarang dah ada perkakas yang baru. Ada WhatsApp, adanya Zoom, pelbagai lagi. Okey, email tu masuk I di situ. Masalah elektronik. Okey, faham? Okey, elektronik. Elektronik di sini maksudnya kita menggunakan benda-benda elektronik. Tak perlu pun nak hantar surat macam dulu. Orang dulu anda pakai surat, tulis, bagi kat postman pergi hantar naik basikal, hantar ke rumah orang. Okey, sekarang kita dah ada email. Hanya tulis dalam komputer, dalam handphone je, kita hantar ke email orang, dah dapat email. Okay, mungkin antara kamu semua dah ada pun email kan. Okay, semua jelas tentang email. Okay, e-dagang. Sama dengan contoh perkataan lain, e-dagang. Maksudnya e-dagang. Orang dahulu dagang ni maksudnya kita shopping lah. Kita beli barang melalui elektronik. Contoh sekarang dah ada Shopee, dah ada Lazada, dah ada apa lagi? Yang kamu ingat lah. Okay, maksudnya e-dagang kita beli dengan cara tak perlu dah nak pergi kedai. Kita nak beli, tengok dalam handset je. Elektronik dah tengok dan kita boleh nampak dah apa yang kita nak beli, dan kita boleh terus beli dan bayar dan terus dapat. Maksudnya ada orang hantar lah. Okay, e-dagang. Contoh perkataan lain, email, e-dagang, e-sport. Tahu e-sport? Okay, sukan elektronik. Apa sukan elektronik? Macam main game. Semua tahu kan main game. Adanya game PES, game bola. Game bola yang menggunakan maaf. Okay, contoh main bola dalam PES, dalam kita hanya menggunakan handset saja untuk main bola. Kita tak main, tapi kita main, kita mengaturkannya dalam handset. So email, e-sport, email, e-dagang, e-operasi. Maksudnya kita operasi pakai email, kita pakai elektronik je, tak perlu dah nak ni. Sekarang ada apa, kalau sudah tahu, kita sekarang dah masuk industri 4.0. Maksudnya sekarang ni kita tak perlu dah nak guna benda lain. Kita beli barang menggunakan elektronik je saja. Maksudnya sini E ni kita dah jelas dah. E ni sini adalah email. E sini adalah elektronik, maaf. E ni ada elektronik. Elektronik tu adalah yang maksud dia elektronik lah. Nak eja E ni macam mana? Nak eja E adalah alif ya E. Email. Alif ya ni maksud dia E. Alif ya ni maksud dia E. Maksud dia E ni. Email. Yang merah tu adalah E. Eja E ni hanyalah alif ya. Dan pastikan bawah alif ada hamzah. Email. Alif ya E. Mim yam lam mel. Email. Boleh? Okey. Kita ulang balik sekali lagi. Hamzah di bawah alif ada 3 keadaan. Yang pertama, Islam. Perkataan bahasa Arab, kata pinjaman bahasa Arab yang mempunyai huruf kasrah. Maksudnya baris kasrah. Baris kasrah berapa? Baris bawah. Kalau bahasa Arab, kasrah dhammah fathah. Okey, kasrah baris bawah. Okey, Islam. Perkataan lain, Ismail tadi sebut. Okey, itu keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua adalah perkataan iaitu kita terkejut. Eja kita tahu dah
alif ya ha alif ya ha alif ni hamzah ni maksud di sini dia tak ada bunyi. Dia hanya simbol untuk kita pastikan bila masa gunanya hamzah ni. Okey. Dan yang ketiga adalah email. Okey, yang terakhir adalah tadi email. Maksud di sini elektronik. Kita menggunakan elektronik dalam perbuatan harian kita. Nak tulis surat, nak beli barang, nak main pun pakai elektronik semua. Pakai handset je sana kita. Email. Email alif ya mim yam lam mel email. Contoh kata lain okey, ataupun dagang alif ya dan alif da ga nga gang da dagang. Okey, dia berjelasan tiga keadaan Islam, dan email. Okey, itu saja untuk hari ini. Dan Ustaz akan sertakan dengan latihan. Minta semua boleh buat. Okay, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.